Alhamdulillah, merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah darinya. Pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama di dalam majlis ilmu kuliah duha kita anjuran Pondok Raudhatul Arifin yang diasaskan oleh Fadil Ustaz Yazuli dan ahli jawatan kuasanya. Mudah-mudahan saya doakan urusan pembinaan, penyempurnaan Pondok Raudhatul Arifin ini dipermudahkan Allah. InsyaAllah. Dan rezeki insyaAllah untuk menyiapkannya dengan sempurna insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan. Amin, amin. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita bersama lagi di dalam kuliah duha kita, perbincangan terhadap kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Pada kuliah kita yang lalu ataupun Jumaat yang lalu telah kita sedikit sebanyak berbicara perkenalan dengan penulis kita Al-Imam An-Nawawi, dan kemudian kenapa kita digalakkan belajar ataupun mengulang kaji, menambahkan ilmu dengan mempelajari kitab hadis 40 Imam An-Nawawi ini. Dengan padanya ada kelebihan-kelebihan yang disebutkan Nabi SAW berkaitan dengan angka 40 dalam pengajian hadis, dengan beberapa hadis yang telah kita bacakan pada minggu yang lalu. Maka pada hari ini insya-Allah, tuan-puan dirahmati oleh sekalian, kita akan membuka hadis yang pertama daripada kitab kita ini. Dan sebenarnya kitab ini, hadis 40 Imam Nawawi, sangat masyhur dalam masyarakat kita dan selalu kita pelajari di surau masjid. Bahkan saya sendiri pun ada beberapa kuliah di sekitar Selangor ataupun Hulu Selangor secara khususnya ini berpandukan kepada kitab hadis 40, sama ada matannya ataupun juga huraiannya. Dan insya-Allah betapa pentingnya kitab ini, maka saya juga telah pun berbincang dengan Fadil Ustaz Yazuli untuk juga kita berkongsi sama hadis 40 di Pondok Raudhatul Arifin ini bersama dengan ibu-ibu ayah sekalian. Pada hadis yang pertama, insya-Allah bagi hadirin hadirat yang punya kitab, kalau kitab yang samalah, kitab kuning ni terjemahan, kitab terjemahan iaitu di muka surat pertama. Ataupun kalau ibu-ibu ayah sekalian ada juga kitab tapi terbitan yang lain, maka boleh buka hadis yang pertama insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullah, hadis yang pertama, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum fid darain amin, an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Amirul Mukminin. Amir maknanya raja, ketua kepada sekalian orang yang beriman. Ini gelaran kepada Sayyidina Umar. Beliau sebagai khalifah, setelah mana beliau dilantik sebagai khalifah yang kedua selepas daripada Sayyidina Abu Bakar. Maka beliau dipanggil, pangkatnya disebut Amirul Mukminin. Macam kita kalau Malaysia ni lah agung, sultan, raja dan sebagainya. Jadi Amirul Mukminin gelaran kepada Sayyiduna Umar
dan juga khalifah-khalifah yang datang selepas daripada Umar Al-Khattab. Mana pemulanya Umar lah Amirul Mukminin. Sebab Sayyidina Abu Bakar tidak dipanggil dan tidak digelarkan sebagai Amirul Mukminin kerana beliau menggantikan Rasulullah. Lalu beliau dipanggil dengan gelaran Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Rasulullah. Itu dia. Jadi tak panggil Amirul Mukmin lagi. Jadi kalaulah Sayyidina Umar nak dipanggil sebagai Khalifatu Rasulullah, dia akan macam berulang panggilan dan tidak istimewa lah kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu sahabat memanggil Umar Amirul Mukminin. Jadi khalifah adalah panggilan khusus kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Khalifatu Rasulillah. Dia ada khalifah Rasulillah. Jadi kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya sesungguhnya amalan-amalan itu bermula dengan niat. Bermula dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya sesungguhnya setiap seseorang itu akan diberikan ganjaran kepadanya, kan, sebagaimana yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka sesiapa yang hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya, maknanya ikhlas. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka dia akan mendapat ganjaran hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan sesiapa yang hijrahnya itu untuk mencapai keduniaan, kan, maka dia akan mendapat keduniaan tersebut. Awimra'atin yankihuha. Ataupun untuk dia mendapati seorang wanita dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu adalah berlandaskan ataupun berdasarkan apa yang dia maksudkan akan hijrahnya tersebut, iaitu kan kerana dunia ataupun kan untuk mengahwini seorang wanita. Hadis ini ibu ayah sekalian telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Masya-Allah. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih. Hadis yang sahih kan menjadi sandaran bahkan sangat masyhur dalam kan kalangan umat Islam, dan tidak terkecuali juga kita yang berada di Hulu Selangor, di Kelompang dan sebagainya, kan kita berada di Malaysia ini. Tuan-tuan sekalian, sejarah ringkas hadis ini, kan, Nabi SAW berkata ataupun bersabda dengan hadis ini, iaitu ketika baginda berada di Madinah Al-Munawwarah. Kan? Selepas sahabat-sahabat berhijrah, lalu sampai di Madinah, kan, Nabi mengetahui ada di kalangan sahabat-sahabat yang berhijrah ke kota Madinah, kan, adalah kerana kan untuk mengikut tunang dia dan untuk berkahwin dengan seorang wanita, tunang dia tadi tu. Kan, waktu dekat Mekah dulu, kan, waktu di Mekah dia telah bertunang dengan seorang wanita. Lalu wanita ini, sahabat Nabi ini berhijrah ke kota Madinah. Kan? Jadi lelaki tersebut, maknanya tunang dia, laki-laki tadi tu, kan, seperti berbicara dengan wanita tersebut. Macam mana dengan dia? Kan mungkin dia tak mau hijrah waktu itu, sahabat ini. Kan? Lelaki tadi tak mau berhijrah. Tapi disebabkan tunang dia berhijrah ke kota Madinah, maka seperti kan, diberikan syarat kepada lelaki tersebut. Kalau nak berkahwin dengan dia, maka turutlah hijrah ke kota Madinah. Maka lelaki tersebut berhijrahlah ke kota Madinah. Kan? Maka Nabi mengetahui hal keadaan hijrahnya lelaki tersebut. Sahabat wanita tadi berhijrah
ikhlas kerana Allah. Kan? Kerana Allah. Tetapi laki-laki tersebut hijrah nak ikut wanita tersebut. Nak ikut wanita ataupun tunang dia tadi untuk dinikahinya. Untuk dinikahinya. Kan? Maka Nabi pun mengetahui situasi lelaki tersebut. Nabi beri nasihat dalam hadis ini. Kan? Nabi memberikan nasihat dalam hadis ini. Kan? Seperti menyindir sahabat tersebut supaya ikhlaskan diri dalam hijrah. Walaupun sahabat tersebut sudah pun sampai di kota Madinah pada waktu itu. Kerana dia berhijrah kerana seorang wanita. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan hijrahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti dengan sahabat-sahabat yang lain. Sebab tu pahala hijrah ini sangat besar. Dan di sisi Allah Azza wa Jalla jika mana seseorang berhijrah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun hadis ini Nabi tujukan kepada sahabat-sahabat, terutamanya laki-laki yang berhijrah itu tidak disebutkan nama, cuma digelarkan. Digelarkan. Cerita ni macam kita kata Nabi memberitahu hal keadaan ke sahabatnya yang kurang baik, tapi tidak disebut nama. Pengajaran kepada sahabat, pengajaran juga kepada seluruh umat, termasuklah kita pada hari ini, dapat pengajaran petunjuk sama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tadi tidak dikenali nama beliau, laki-laki tadi. Yang perempuan namanya Ummu Qais. Namanya Ummu Qais. Mana laki-laki tadi digelarkan sebagai Muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais. Muhajir mana orang yang berhijrah kerana Ummu Qais, wanita tadi. Jadi maknanya gelaran kepada dia orang yang berhijrah kerana seorang wanita yang namanya Ummu Qais. Ummu Qais. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh sekalian, dalam hadis ini, kalau kita melihat sedikit ringkas, nama Sayyidina Umar Al-Khattab, namanya Umar. Tapi dalam ayat ini dia panggil Amirul Mukminin, gelaran, iaitu pemerintah ataupun raja kepada sekalian orang yang beriman. Itu gelaran kita sebut tadi. Abi Hafsin, ayah kepada Hafsah. Ayah kepada Hafsah. Sebab Sayyidina Umar ini ada anak dia, putrinya namanya Hafsah. Dan Hafsah ini yang di antara salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar jugalah merupakan bapa mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nama beliau Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar Al-Khattab ini dikenali sebagai pemimpin yang adil dan khalifah yang sangat adil, kan, sebab banyak peristiwa di zaman beliau kan yang keadilannya kan disaksikan oleh orang bukan Islam di zamannya, khasnya di kalangan Yahudi. Dan di kalangan Yahudi tersebut ada yang terpesona dengan keadilan beliau sehingga ada yang memeluk Islam. Ada juga orang Yahudi zaman Nabi peluk Islam. Kita kalau dengar Yahudi ni macam jahat aja, ataupun kita kata macam sentiasa jahat memusuh Islam. Rupa-rupa dalam ramai-ramai orang Yahudi yang memang mereka itu sentiasa tidak redha kepada kita. Macam kan kita tengok Yahudi-Yahudi yang berada di Palestin sentiasa memusuhi umat Islam. Tetapi walau bagaimanapun tak mustahil ada di kalangan Yahudi juga ada yang peluk Islam, khususnya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam peristiwa Yahudi mencuri ataupun mengambil baju besi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini zaman pemerintahan Sayyidina Umar jadi khalifah. Nabi dah wafat, Sayyidina Abu Bakar dah wafat, Umar menjadi rajanya, Umarlah juga menjadi hakimnya. Waktu Sayyidina Ali mengadu baju dia, baju besi perang ni, baju besi maknanya mahal lah. Jarang-jarang orang ada. Terutamanya disebabkan dia daripada besi dan mahal dan digunakan dalam pertempuran perang zaman itu, maka tak semua orang ada. Itu dia. Jadi baju besi Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini satu kali diambil oleh orang Yahudi. Diambil oleh orang Yahudi dan Sayyidina Ali kenal baju dia. Dan dia yakin Yahudi tersebut telah pun mengambil bajunya. Lalu Yahudi tadi tak mengaku. Yahudi tak mengaku, kata baju ni baju saya, kata dia. Saya pada baju besi macam gini, bukan Ali seorang aja. Itu dah. Lalu
Sayyidina Ali karramallahu wajhah kan bawalah kan kes tersebut mengadu kepada hakim iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab dan dibicarakan dalam mahkamah. Maka Sayyidina Umar panggillah Ali, panggillah juga Yahudi tersebut kan untuk dibawa perbicaraan. Kan siapa yang memilih baju besi tersebut kan atau betulkah Yahudi tadi curi baju tersebut kan ambil baju tersebut tanpa diizinkan oleh Sayyidina Ali. Maka dibawalah ke mahkamah Sayyidina Umar yang akan menjatuhkan hukuman. Kan jadi hakim. Yahudi ni ibu-ibu ayah sekalian menyangkakan dalam hati dia, Ali ni kawan kepada Umar. Sama-sama Islam pula tu. Kan? Dan kedua-dua ni rapat dengan Nabi. Ali sepupu Nabi, menantu Nabi pula. Ya, Sayyidina Umar ni pak mertua kepada Nabi. Di samping itu juga sahabat nombor 2 selepas Abu Bakar yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangkaan Yahudi sebut tentu kalau masuk mahkamah kes tadi menang belah Ali. Sangkaan dia. Menang Ali dan baju tersebut mesti diisytiharkan Ali punya, bukan Yahudi punya. Yahudi tadi sangka. Kan? Sebab kroni. Dia menganggap mungkin Umar ni akan bela kroni dia. Kan? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu apabila dimasukkan ke mahkamah, Sayyidina Umar ni jadi khalifah dan jadi hakim, kan? Dia bagi tahu kepada Ali, wahai Ali, kan? Okey, apa cuba sebutkan dakwaan kamu berkaitan dengan baju besi tersebut. Ali pun sebutlah. Baju besi ni baju saya tinggalkan di sini-sini apabila nak pergi ambil tengok-tengok tak ada. Yahudi itu yang ambil. Kan? Yahudi itu yang ambil. Maka Yahudi tadi kata tidak, ini baju saya, kata dia. Baju saya tak curi baju siapa-siapa. Kan? Yahudi tadi membela diri. Lalu Sayyidina Umar minta kepada Ali, okey kalau macam tu adakah tidak buktinya? Kan Sayyidina Ali kata buktinya pada baju besi itu ada satu-satu tanda yang itu baju dia. Kan? Maka diminta kepada Yahudi tersebut supaya membela diri. Yahudi tadi kata, tanda yang Ali kata itu sebenarnya itulah juga tanda baju besi saya. Dia bohong. Kan? Dia bohong. Baju besi saya. Kan? Ali diminta lagi oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai hakim waktu itu. Okey Ali tak cukup dakwaan kamu itu. Okey tolong berikan dan bawakan kepadaku ini dalam mahkamah beberapa orang saksi. Dan saksi supaya itu bahawa itu adalah merupakan baju besi kamu. Sayyidina kata kalau saksi memang dia tak ada saksi. Kalau kamu tidak ada saksi, sebenarnya baju besi ini bukan baju besi kamu, tetapi ialah merupakan milik kepada Yahudi tersebut. Mana menang kes Yahudi menang. Dan milik dia bukan milik Ali. Itu dia. Maka sedihlah Sayyidina Ali. Kan? Sedih sebab apa? Tak boleh ambil semula baju tersebut. Dan dia yakin itu baju dia. Cuma tak ada saksi, tak boleh nak ambil balik. Dan kes tadi, dia kalah. Kan? Maka Sayyidina Umar tadi telah menjatuhkan hukuman tadi seadilnya sebab tidak ada saksi. Tidak ada saksi. Kan lalu menanglah Yahudi. Keluar daripada istana mahkamah tersebut, Yahudi tadi termenung. Oh, adillah Islam. Kan? Aku, baju besi ni memang bukan baju besi aku. Dan baju besi Ali. Aku menyangkakan dalam mahkamah nanti, kan, menang kes tadi berpihak kepada Ali sebab kroni kepada Umar. Tetapi Umar adalah seorang khalifah yang benar-benar adil. Walaupun aku ini orang Yahudi, walaupun musuhku ataupun yang berlawan kes tadi adalah orang Islam, bahkan sahabat karibnya, tetapi dengan sebab tidak ada saksi dan keadilan Islam, khalifah telah menjatuhkan hukuman tadi bahawa kan kes tadi berpihak kepada ataupun baju besi berpihak kepada Yahudi. Betapa adilnya Islam. Bukan kerana kronisme, bukan kerana sayang kepada ini keluarga kita, menang kes itu belah keluarga kita. Oleh kerana kita ni berlawan dengan Yahudi, maka Yahudi tadi kalah kes dan sebagainya. Maka sangkaan Yahudi tadi meleset. Lalu Yahudi yang berada di luar daripada mahkamah masuk semula beritahu kepada Sayyiduna Umar Al-Khattab, wahai Umar, kalau beginilah keadilan Islam, kan, maka sebenarnya benarlah baju besi ini adalah baju Ali karramallahu wajhah. Lalu dengan keadilan tersebut terus beliau mengucapkan 2 kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di hadapan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini di antara kisah keadilan Umar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Ini dia kisah kita kata rekahlah berkaitan Umar. Dan banyak lagi lah peristiwa-peristiwa kan keadilan Umar waktu pemerintahan dia yang menjadikan orang Yahudi terpesona dengan beliau untuk memeluk Islam dengan akhlak Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar tu
Sebab itulah kita kalau ada anak, kalau ada cucu dah, letaklah juga nama-nama seperti nama Omar, nama Ali, nama orang-orang hebat ini kan, ibu ayah, datuk nenek sekalian, kan kita letak nama-nama tapi hari ni orang dah nama-nama sahabat-sahabat ni, nama-nama kan legenda-legenda dalam Islam, para salafus soleh, orang dah tak minat dah, orang tak minat dah. Orang nak letak nama kan Muhammad Ronaldo dah, pemain bola suhu ya, Ronaldo. Orang nak letak nama penyanyi-penyanyi kan, orang nak letak nama kan sempena dengan nama pelakon Korea, contoh. Hari ni orang minat kat situ sebab dia kan minat dengan artis-artis, maka dia suka letak nama zuriat-zuriat dia tu dengan entah apa-apa nama pun tak tahu. Jadi nama-nama sahabat yang ahli syurga, nama Abdul Rahman, nama Osman, nama Anas, nama Mu'adh, nama Mus'ab, nama-nama sahabat-sahabat yang mulia ini orang kurang minat. Maka sebab itulah ibu sekalian, kita yang belajar di Raudhatul Arifin ini, ya, Masya Allah, kena ada semangat itu. Letak nama anak, didoakan mudah-mudahan nama itu, nama-nama besar dalam Islam, kita doakan juga kepada anak kita, cucu kita supaya menjadi seperti mereka. Ahli Quran, alim ulama, pemimpin yang hebat, pejuang-pejuang Islam dan sebagainya. Ini penting nama kita letak biar ada maksud dan doa di sebalik bernama. Antaranya Umar Al-Khattab. Ayah ibu sekalian, ada ke anak kita ataupun cucu kita nama Umar ni? Kan ada? Cuba respon. Ada tak? Ataupun nama-nama siapa lagi sahabat-sahabat yang nama sahabat ke, nama-nama besar dalam masyarakat ataupun umat Islam kan, yang kita juga letakkan nama kan kepada anak-anak cucu kita. Kalau ada terbaiklah. Kalau ada cuba kongsi sini ya. Tahap sikitlah. Nama cucu saya nama Aisyah, nama cucu saya namanya Fatimah, nama anak saya namanya Osman, namanya Abu Bakar, contoh. Kita berbangga dengan nama. Walaupun nama-nama lain juga berkat kan kita berdoa. Cuma ada orang kalau letak lama ni kadang-kadang ibu sekalian, kan ada orang dia tak tahu apa maksud di sebalik. Kadang-kadang ada orang letak nama, dia tak tahu nama tadi. Dia kira konsep letak nama ni, apa sahaja perkataan yang ada dalam Quran, dia letak nama. Kan? Letak nama. Kan? Itu kadang-kadang ada orang, tak tahulah, saya tak pernah dengar lagi. Cuma takut tersilap. Kan? Letak nama Abu Talib. Kan? Ialah Abu Talib. Ya, Masya Allah, ada nama anak buah, mungkin ada nama Umar, Masya Allah. Letak nama-nama orang yang kita rasa kan tak ada kan peranan, ataupun Masya Allah ada nama Umar Mukhtar. Okey, bagus. Kan, itu ulama daripada Libya. Ini pejuang kemerdekaan negara Libya, seorang ulama yang hebat, Masya Allah. Kan, ada orang dia letak nama kan gabungan antara suami isteri. Kan, kena suami dia nama Yahya, kan, isterinya nama Mahani. Kan, gabungan suami isteri sebagai tanda cinta abadi, kadang-kadang dia gabung nama. Ada juga hari ni. Kan? Kalau suami nama Yahya, isteri nama Mahani, gabung jadi macam mana tu agak-agak tu? Yamaha jadi. tak ada maksud. Nama motor pun jadi. Kata sebab apa? Sebagai lambang cinta abadi pasangan suami isteri. Tak ada, saya tak pernah dengar. Cumanya ada orang. Kan, kadang-kadang, Masya Allah, dia kira gabungan nama suami isteri tadi. Dia bukan nak cari maksud yang terbaik, doa di sebalik nama-nama agung al-Islam dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi lebih penting lagi, Masya Allah, dalam perbincangan kita pada hari ini, ibu-ibu ayah sekalian, iaitu berkaitan hadis ini. Hadis ini ada dua perkara yang besar yang ingin disebutkan Nabi sebagai pengajaran kepada kita. Nombor satu, kan, berkaitan dengan konsep niat. Konsep niat. Kan, konsep niat. Yang kedua, konsep hijrah. Konsep hijrah. Kan, yang pertama niat. Niat apa dia, ibu sekalian? Niat adalah merupakan lintasan di dalam hati. Dengan maksud, dengan ada tujuan. Bukan lintah, tidak ada tujuan. Lintasan ataupun gerak hati yang ada maksud. Kan, tujuan dia kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita, kan, kita semayang. Kita sebut, usalli fardal maghribi thalatha raka'atin. Kan, ma'muman lillahi ta'ala, umpamanya. Kita sebut sahaja aku. Datang dalam hati kita dengan ada maksud, memang kita sengaja nak semayang. Ya, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lintas, tidak ada sengaja. Kan? Tidak ada persediaan. Dalam keadaan lalai lintas gitu-gitu je.
kan tiba-tiba kan dia semayang, maka yang tu ulama kata bukan niat, itu lintasan hati tanpa ada maksud. Tanpa ada maksud. Kita nak semayang, kita niat. Kita kan nak mengaji, terutama ibadat-ibadat khusus. Kita nak puasa, kita niat. Kita nak haji, kita niat. Kita nak zakat, kita niat. Apa sahaja yang kita nak buat, kan maka hendaklah kita niat. Kan itu ibadat khusus. Kan kalau ibadat umum, kan walaupun lintasan hati yang mempunyai maksud, walaupun tidak kita kata satu persatu, bukan menyebutkan sahaja aku sekalipun, tidak ada qasad, ta'yin dan juga ta'arud dalam seperti mana kita nak salat pun tak apa, macam kita nak mengaji Quran, sahaja aku mengaji Quran, ada lintasan maksud nak mengaji Quran pun memadai. Kan tu dia. Kita katalah kita berjalan menuju ke masjid, kita nak pergi ke masjid, dalam hati kita kena ada niat lintasan untuk maksud kita pergi ke masjid, dan dalam keadaan kita sedar. Maka ini di antara maksud niat. Niat bukan kata lintasan hati tanpa sedar. Kan tanpa sedar kan begitu. Itu kan bukan niat yang sebenarnya, tidak ada nilai pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini kan apabila kita sebut kata niat tadi, kan sesuatu kan gerak hati ataupun lintasan hati yang mempunyai maksud, kan yang mempunyai maksud dan kesedaran kita untuk melaksanakan sesuatu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia dikira sebagai niat. Niat. Dan dalam setiap kita melakukan apabila kita niat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita ganjaran berpandu kepada keikhlasan niat kita kepada Allah. Tadi niat. Ikhlas makna apa pula? Ikhlas ialah niat dia yang tadi tu, geraklah hati dia untuk laksanakan ibadat, kan hanya kerana Allah, bukan kerana orang lain. Itu ikhlas dia panggil. An-niyatus safi lillahi ta'ala. Niat hanya kerana Allah. Tak ada peratus nak tunjuk kepada orang, nak suruh orang puji, tak. Macam kita duduk dalam kita duduk dalam majlis ilmu. Kan kalau adalah hati kita, kalau ada orang tanya, kenapa makcik duduk dalam majlis ilmu kuliah duha tadi dengan Ustazah Zawiyah, masya-Allah, sekarang dengan Ustaz Wan pula. Kenapa tu? Kan adalah hati. Kalau mulut kita kata kerana Allah, mulut kata dah. Mulut kata kerana Allah, tapi hati kita sebenarnya ada juga niat nak nunjuk kepada orang. Mulut je kerana Allah, tapi hati saya dan hati Allah Maha tahu sebenarnya nak tunjuk kepada kawan supaya kawan kata kita rajin mengaji, kita rajin mendengar, kita orang yang masya-Allah cuba untuk mendalami ilmu dan sebagainya, kan mendapat pujian-pujian orang itu kerana manusia. Kalau ada peratus 90% kerana Allah, 10% kerana orang nak menunjuk-nunjuk, maka itu bukan ikhlas kepada Allah, maka tidak diberikan pahala. Ikhlas hanya bersih 100% kerana Allah. Kan kita solat kerana Allah, kita mengaji Quran hanya kerana Allah. Nanti kita kata apa tanda-tanda orang yang ikhlas kerana Allah. Maka sebab itulah tuan-tuan sekalian, keikhlasan dalam beramal kerana Allah Subhanahu wa taala sangat penting. Ianya menjadi prasyarat amalan-amalan kita kan akan diberikan pahala dan dikira sebagai sah. Itu asas utama. Semayang kita walau cukup rukun tapi niat tak ikhlas, tak jadi, tak diterima Allah. Kita bersedekah walau banyak mana pun tapi tak ikhlas, tak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu asas penerimaan amalan mesti ikhlas kerana Allah. Dan dia ada dua paling besar. Yang pertama ikhlas amalan kita, yang kedua secara umum yang kedua amalan kita itu mesti bertepatan dengan agama, kan? Bertepatan dengan syariat Islam. Masya-Allah, ada yang respon nama cucu Fatimah Zahra, kan ada yang nama, dan masya-Allah nama pelbagai, kan cucu Aisyah Humaira, masya-Allah, kan cantik. Maknanya ada nama kan Siti Khadijah, kan ini nama-nama yang sangat hebat, kan sangat hebat. Kalau nama-nama lain pun tak apa, cumanya nama-nama yang kita sebut nama-nama hebat ini kalau boleh jangan kita tinggalkan juga, kan utamakan. Walaupun kita tak letak nama sahabat ke, nama itu tak ada, nama orang pun tak apa, tapi nama itu melambangkan doa, kan. Katalah kita kata Badruddin nama dia,
Badruddin maknanya kan bulan agama. Maksud kata bulan kepada agama, orang yang akan membawa cahaya dalam kehidupan. Badruddin umpamanya. Kan seperti juga ada orang nama kan kita kata Nuruddin, cahaya kepada agama. Yang tadi bulan purnama, cahaya maknanya bawa cahaya dalam kehidupan bahkan kepada orang ramai. Nama-nama sebut melambangkan kan doa ayah, mak, atuk, nenek kepada anak dan cucu tersebut. Apa tak apa. Tapi kalau kita bubuh nama siap-siap yang seperti nama ahli syurga, sahabat-sahabat, para nabi sebagainya, yang tu kita tak fikir banyak dah. Sebab mereka itu orang-orang hebat dalam agama dan kita doakan kepada mereka itu, masya-Allah, seperti nama-nama yang kita sebutkan. Uwais Al-Qarni, masya-Allah, seorang tabi'i yang sangat hebat. Ini ahli syurga juga. Allahu Akbar. Kan? Jadi amalan kita tuan-puan, dan dalam setiap amalan pastikan ada dua. Yang pertama iaitu niat ikhlas. Yang kedua perbuatan menepati syarak. Menepati syariat Islam. Macam kita semayang. Semayang memang syariat Islam. Ikhlas kerana Allah. Kalau dia semayang tapi tak ikhlas, tak acik. Ataupun dia ikhlas tapi tak semayang. Dia tak semayang, dia keniak je. Tak jadi juga, dia mesti kedua-dua sekali. Okey. Dia puasa pun sama, dia puasa tapi nak menunjuk. Tak jadi. Dia berpuasa dan didahulukan dengan niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah juga yang lain, kan, yang lain. Dia bersedekah, dia mengaji Quran, itu niat kerana amalan-amalan Islam, dan dia niat juga kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diberikan pahala. Kan? Dia beriktikaf di masjid, dia menuntut ilmu, kan? Menuntut ilmu adalah agama syariat kerana Allah, maka mereka ini akan diberikan pahala. Kan? Kita baca buku, kita baca surat khabar, kan? Kita bekerja, jadi cikgu, jadi polis, jadi bomba, jadi pilot, jadi apa. Asalkan menepati syariat, diharuskan dalam agama, dan kemudian dia niat kerana Allah Ta'ala, maka dia akan dapat pahala. Kalau dia jadi polis, kan, kerana Allah, dia pun sebelum dia nak jadi polis ataupun nak pergi kerja pagi-pagi, dia niat, sahaja aku menjadi polis hari ini, kan, 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, boleh pahala. Ustaz, ada 4 rakaat ke Ustaz? Yalah Ustaz. Yalah makcik, kan. Pasal apa tu? Pasalnya kawan tu nak kerja selepas daripada zuhur. Maka kena letak 4 rakaat. Kalau dia nak paskat waktu subuh Ustaz, 2 rakaat. Saja aku menjadi bomba, pegawai bomba pada hari ini 2 rakaat sebab dia nak paskat lepas subuh. Dia punya shift, kan? Shift dia. Maka 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia, kan, nak jadi cikgu, masuk lepas daripada, kan, waktu zuhur, kan, shift petang, jadual dia petang, sahaja aku jadi cikgu 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Betul ke Ustaz? Kena tambah 4 rakaat. Tak ada, sahaja gua. Makcik-makcik jangan letak 4 rakaat pula lagi. Tak, sahaja aku masuk pasal 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kan, orang dekat pasar, pasal apa makcik 2 rakaat? Sebab masuk pasar pagi-pagi lepas subuh, kan, 2 rakaat. 2 rakaat tu 2 kali rokok. Rokok lah semayang. Jada tak, puasa pun kita tak kata 2 rakaat. Tak, mengaji Quran jangan sebut 2 rakaat, jangan. Tak, malu kaum nanti. Ada orang kelompang sebut 2 rakaat lah masuk pasar. Tak, jangan, satu gurau je. Jadi niat tu, dan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Kalau dia tengok, contoh, dia tengok menonton TV, kan, katalah, dalam program tanyalah ustazah, kan, Masya Allah. Maka dia pun terlintas di hati dia, sahaja aku menonton rancangan tanyalah ustazah ini kerana Allah, kan, terlintas di hati dia, alhamdulillah, boleh pahala. Boleh pahala. Jadi 2 perkara tadi syarat penerimaan amalan. Yang pertama, niat kerana Allah. Yang kedua, amalan perbuatan tadi menepati syariat. Tidak menyalahi syariat. Ustaz, kalau dia nak mencuri Ustaz, sahaja aku mencuri kerana Allah, boleh? Tak boleh. Dia mencuri berdosa. Yang kedua, dia niat seperti dia mempermainkan Allah. Maka dosa kali kedua. Dia tengok Hindustan. Tengok Hindustan dah. Ketak dia tekan remote, tengok Hindustan, kari kapur. Dia baca bismillah pula tu. Kemudian dia niat sahaja aku tengok Hindustan kerana Allah, 2 kali dosa.
dosa kecil kan. Dosa kecil menonton aurat Hindustan dan kemudian dia seperti mempermainkan kan niat dia kerana Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia nak melakukan maksiat. Jadi yang buat maksiat tuan, jangan kita niat, bukan jangan niat. Mana kata jangan melakukan maksiat dengan sengaja insya-Allah. Itu yang pertama tuan sekalian kan. Niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masya-Allah, jika untuk menjalani pembedahan, pembedahan, bolehkah, faham saya, bolehkah kita niat kerana Allah? Ya, boleh. Pembedah si mungkin ada doktor pakar bedah. Kan dia nak bedah, dia nak buat operation, dia doktor, maka dia niat kerana Allah, boleh pahala selalu. Allahu Akbar. Ataupun dia pun sakit. Ya Allah, saya niatkan pembedahan, merawat ini kan kerana-Mu, ya Allah, mudah-mudahan, maksud kata, dia dibedah tadi dengan maksud untuk merawat kerana Allah Azza wa Jalla, boleh pahala juga, insya-Allah, tak ada masalah. Alhamdulillah. Dan kita meniaga, kita jadi driver taksi, kita berkebun, kita bertani, kita nelayan, apa sahaja kerana Allah, boleh pahala. Boleh pahala. Maknanya, ibu-ibu sekalian, apabila kita ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, apa sahaja perbuatan, sebab itulah kita apabila semayang kan, kita semayang, kita selalu baca doa iftitah. Sunat kepada kita baca doa iftitah. Ada orang malu dia nak baca iftitah. Ada orang susah dia nak baca, dia tak ingat. Tak ingat tak apa, sebab sunat hai'ah dia panggil. Sunat kecil. Kalau tak baca doa iftitah, maka sah solat, tak perlu dia sujud sahwi. Tapi kalau dia baca, pahala besar. Kan kita waktu kita solat, kan solat fardu, khususnya kita baca inni wajjahtu. Di akhirnya kita sebut apa? Kan inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan segala ibadatku, wa mahyaya, dan seluruh kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi ta'ala, hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Maknanya kita solat, kita buat ibadat, kehidupan kita semua sekali, biar niat kita hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua kehidupan kita, apa saja kita buat, walau kita berada di rumah, ibu-ibu, ayah sekalian, kita masak, kita didik anak, dan kita kemah rumah, dan apa sahaja, kita bersihkan baju dan sebagainya, kerana Allah, biar ada datang niat tadi, kita akan diberikan pahala setiap detik oleh Allah kepada kita. Allahu Akbar, besarnya rahmat Allah kepada kita, khasnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah, kan dalam yang kedua berkaitan hijrah. Sahabat tadi berhijrah kerana wanita yang ingin dinikahi, maka dia tak dapat pahala lah. Tapi Nabi didik dia, mudah-mudahan dia bertaubat dan kemudian ikhlaskan di dalam kehidupan selepas daripada itu. Maka hadis ini mendidik kita, ibu-ibu sekalian, supaya kita juga berhijrah. Dan kalau zaman Nabi, hijrah paling besar, iaitu berpindah daripada Mekah ke kota Madinah. Tempat ke tempat. Tapi Nabi kata hijrah tersebut sudah pun tidak ada selepas daripada pembukaan kota Mekah. Dan tak ada dah. Nabi kata, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah, tetapi yang ada hanyalah niat jihad. Jihad dan juga niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hijrah ini yang ada kepada kita yang berkekalan, kan? Iaitu apa dia tuan? Yang Nabi kata dalam hadis yang lain, al-muhajir, orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu, ialah orang yang sentiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu perkara. Orang yang meninggalkan dosa maksiat, dan mereka ini sebenarnya sentiasa berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud hijrah sepanjang zaman. Kalau zaman Nabi, hijrah nombor 1, pindah daripada Mekah ke kota Madinah. Tinggalkan harta, tinggalkan keluarga yang tidak beriman, tinggalkan pangkat, tinggalkan kekayaan, kan, berkorban semua sekali untuk menjamin keimanan, menjaga akidah Islam. Mereka pergi bersama dengan Nabi kota Madinah Al-Munawwarah walaupun meninggalkan keduniaan mereka. Dan tapi kita hari ini tuan-tuan sekalian, meninggalkan, mengorbankan keduniaan kita dengan maksud apa dia? Iaitu dengan kita sentiasa meningkatkan diri untuk dekatkan diri kepada Allah.
sentiasa melaksanakan ibadat dan sebagainya. Kita maka sebab itulah Masya Allah, kita ni ibu sekalian, saya ucapkan tahniah kan kita dengan adanya kan Pondok Rawdatul Arifin menyediakan kepada kita majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah secara online 2 hari ini. Masya Allah, kan saya semalam jumpa Fadil Ustaz Yazuli, katanya insya-Allah tak lama lagi kan apabila siap saja kan madrasah tersebut, maka pengajian juga akan ada secara berdepan di madrasah ataupun di pondok tersebut. Masya-Allah kan. Jadi ibu sekalian, dalam kita beramal, masya-Allah, ikhlas kerana Allah. Ulama beritahu kepada kita kan tanda-tanda orang ikhlas. Kan tanda-tanda kita boleh cek kiri kita, cek di kita ni dalam ibadat kita ikhlas ke tidak kepada Allah. Kan antara ciri-ciri orang yang ikhlas ataupun tanda-tanda orang yang ikhlas kepada Allah, kan kita nak sebut 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama, ibu-ibu ayah sekalian, kan dia sentiasa menyembunyikan amalan yang boleh disembunyikan ataupun yang digalakkan menyembunyikannya. Nombor 1 kan, sebab ada amalan yang diwajibkan ataupun yang digalakkan kita tunjuk, seperti semayang jemaah, datang masjid jangan duduk sembunyi belakang tiang. Ada orang lagi dia jawab, oh saya tak mahu pergi solat jemaah sebab ustaz kata tanda ikhlas bersembunyi. Dia solat sorang-sorang dekat rumah. Walhal sekarang boleh pergi masjid dah. Solat itu kan secara beramai-ramai berjemaah, ya tu. Cuma yang kita nak sebut tadi, amalan yang kalau digalakkan kita melakukan sendirian bersembunyi, maka lakukan secara tersembunyi, itu lebih afdal dan lebih terpelihara keikhlasan. Seperti qiyamul lail umpamanya, kalau akan kita buat sendirian. Seperti juga kita bersedekah, kita infak, kita urus tangan, masya-Allah. Saya yakin ibu sekalian yang ada dalam grup pengajian ini orang dermawan, infak selalu. Dan tapi yang infak terbaik secara tersembunyi jika mana duit itu duit kita sendiri, kan. Sebab itulah orang yang infak harta dia sebelah kanan, sebelah kiri tidak mengetahui mana betapa bersembunyi dan ikhlas dia kerana Allah. Orang macam ini akan berada di bawah naungan Allah di padang mahsyar nanti. Ikhlas. Kalau dia buat amalan tersembunyi, tapi boleh je kalau dia nak sedekah di khalayak, boleh jika mana dia jamin keikhlasan dia terpelihara. Tapi kalau kita bersedekah di khalayak, duit kita lah, bukan di orang, duit kita. Kalau di orang ramai, seeloknya kita kan sedekah di khalayak supaya orang nampak, oh kita menyampaikan sedekah dia. Sebab itu sebahagian dari pelaporan, kan kejujuran. Kalau harta kita sendiri kita buat sanyak lah, orang tak nampak kita sedekah, kan. Itu nombor 1. Nombor 1, tersembunyi. Supaya apa? Terpelihara niat kita hanya kerana Allah semata-mata. 1. Yang kedua tuan, kan, sebagai tanda keikhlasan kita ialah iaitu sentiasa mengaku kekurangan diri. Ini ikhlas. Kan? Mengaku kekurangan diri. Walaupun dia buat amalan banyak, dia rasa kurang, rasa bersalah. Maka dia nak buat lagi amalan, keikhlasan dia. Walaupun dia sedekah banyak, dia rasa tak cukup, nak sedekah lagi. Dan rasa kurang dia. Walaupun dia buat ibadat banyak, tapi dia rasa dia banyak dosa. Allahu Akbar. Ini di antara ciri orang ikhlas. Bersungguh merendahkan diri dengan Allah, merendahkan diri sesama manusia. Tapi kalau orang duk bangga diri, oh saya sedekah semalam, kan? Kamu tak sedekah, kan? Kita qiyamul lail malam tadi, kan? Bukan kaleng-kaleng qiyamul lail, kan? Tapi 21 rakaat. 21 rakaat. Bagi tahu kepada orang. Ini akan ada, kita kata, unsur-unsur menunjuk tidak ikhlas, kan? Dan sebagainya. Yang kedua, ini sebab dia rasa bangga. Dia tidak kan merendahkan diri, dia tidak suka untuk menyatakan kekurangan diri, kan, khasnya di hadapan Allah. Yang kedua, yang ketiga tuan-puan, orang yang ikhlas tanda dia apabila dia melakukan sesuatu perkara yang baik bahkan kepada seseorang, seperti dia infakkan harta, memberi bantuan kepada orang, dia tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih ataupun ucapan puji-pujian.
Dia buat sesuatu perkara, ibadat ke, bantuan ke, kan? Dia tak mengharapkan pujian orang pun. Dia juga tidak mengharapkan terima kasih. Kalaulah dia bagi bantuan kepada orang, orang tak terima kasih pun tak apa. Sebab apa? Dia buat kerana Allah, kan? Dia buat kerana Allah. Masya Allah, kan? Dia bagi bantuan, dia tidak mengharapkan orang balas balik. Masyarakat kita Masya Allah bagus, kan? Apabila kita katalah jiran tetangga, kita bagi kepada jiran kita sup semangkuk. Mangkuk kita tadi tu, kan, besok dia isi kuih pula. Masyarakat kita bagus, kan? Itu amalan sangat bagus. Tapi kita di pihak yang memberi, kita tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada dia. Ucapan terima kasih pun tidak, cuma adab kita. Orang bagi, kita ucap terima kasih. Orang baik dengan kita, kan, kita berbudi dengan dia, kan, kita berikan balasan yang baik. Kita pula di pihak yang menerima. Tapi dia pihak memberi ikhlas kerana Allah. Kita tak balas pun tak apa, tak ucap terima kasih pun tak apa. Yang ketiga. Yang keempat, walau orang puji, walau orang kutuk, walau orang hina, dia tetap melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia sedekah, orang kata dia ni nak menunjuklah tu, orang peli dia. Tak, dia sedekah sebab apa? Dia ikhlas. Kerana Allah, bukan nak tunjuk pada orang. Kalau ada orang kata dia sedekah sikit, sikit je bagi, kan, bantuan, tak apa. Dia mampu yang tu kerana Allah, maka dia bagi juga. Orang peli ke, orang puji ke, orang hina ke, tetap dia juga melakukan ibadat, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda-tanda orang ikhlas. Mudah-mudahan ada pada kita, kan, ada pada saya juga terutamanya, insya-Allah. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian, ayah sekalian, ciri-ciri orang yang berhijrah, kan? Orang yang berhijrah, kan, ciri-ciri mereka apa dia, tuan-puan? Iaitu 5 perkara yang kita nak sebut pagi ini. Yang pertama ialah orang yang sentiasa meningkatkan amalan ketaatan kepada Allah. Orang berhijrah, berubah kepada kebaikan. Sentiasa meningkatkan amalan dan ketaatan kepada Allah. Satu. Dan yang kedua, orang yang sentiasa berusaha menjauhkan diri daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Kalau dulu dia suka membawang, bawang putih ke, bawang merah ke, bawang besar ke, dia suka membawang. Hari ini dia tidak membawang lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau sebelum ni dia, kalau tengok TV je, Hindustan, Korea, Hollywood. Tapi hari ini dia hijrah. Dia telah pun meninggalkan maksiat tersebut. Alhamdulillah. Tinggalkan maksiat. Ini dia bagus. Yang kedua. Yang ketiga, tuan-puan, iaitu sentiasa berkawan dengan orang soleh, orang baik-baik. Macam ibu-ibu ayah sekalian, kawan-kawan kita orang baik-baik, orang suka, kan, suka zikir, orang suka mengaji Quran dan sebagainya. Kalau kita berkawan dengan dia, ini di antara ciri-ciri orang yang berhijrah. Sebab dia nak bina kebaikan. Kawan dengan orang baik, dia sendiri pun insya-Allah akan terpengaruh menjadi orang baik. Dan yang keempat, orang yang sentiasa berada dalam majlis ilmu. Macam kita ni lah, alhamdulillah, dengar ayat-ayat Quran, pesanan Allah, dengar hadis-hadis Nabi, pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita berubah. Dalam majlis ilmu lah kita akan dapat merubah diri, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau, kan, dia majlis ilmu pun tidak, kawan yang soleh pun tidak, macam mana dia nak berhijrah kepada kebaikan? Begitu. Dan yang terakhir, orang berhijrah, dia sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah membantu dia untuk berubah kepada kebaikan. Bantu dia untuk zikir, bantu dia untuk syukuri nikmat, bantu dia untuk sentiasa melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah, kan, selepas daripada sembahyang, Nabi ajar kita, ibu-ibu sekalian, jangan tinggal doa. Doa lepas sembahyang ni doa yang Nabi ajar kepada Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi ajar, wahai Mu'adz, doa ini kamu kena baca selalu lepas daripada sembahyang fardu. Ada tak di kalangan kita siapa tahu doa apa? Nabi sebut khusus, jangan tinggal doa ini. Kan, kena baca selalu doa selepas daripada sembahyang fardu. Selepas bagi salam dah ni. Jangan tinggal doa ni 3 lebih kurang 5 patah je ataupun 7 perkataan saja. Siapa ingat? Ada tak yang ingat? Rasa-rasanya kita pun biasa dengar doa ini. Kan, imam pun kadang-kadang baca, cuma kadang-kadang kita terlupa ataupun kita tidak perasan kelebihan doa dan galakan yang disuruh oleh Nabi SAW. Apa dia, ibu-ibu sekalian? Ikut saya, saya baca, ibu-ibu sekalian ikut.
Allahumma, cuba. Allahumma A'inni a'inni ala ala dzikrika dzikrika wa syukrika syukrika wa husni ibadatika. wa husni Ha, ibadatika. Masya Allah, Alhamdulillah. Kan, Ustazah, tak biasa baca, kita baca selalu ibu-ibu ayah sekalian pun saya yakin kita pernah dengar. Boleh jadi kita terfikir, ini imam kot, doa dia sendiri kot. Ataupun doa tuan-tuan guru, para ulama mana ni. Rupanya doa itu Nabi yang ajar. Kan? Apa maksud dia? Kita berdoa, Ya Allah, Nabi ajar kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Allahumma, wahai Allah, a'inni, bantulah aku ala zikrika, agar ingat kepadamu selalu. Wa syukrika, dan bersyukur selalu. Wa husni ibadatika, dan sentiasa melaksanakan ibadat-ibadat yang baik kepada kamu, Ya Allah. 3 kita berdoa. Yang pertama, zikir, ingat Allah. Yang kedua, syukuri nikmat Allah. Yang ketiga, kita doa Allah Ta'ala bantu kita untuk buat ibadat sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdoa seperti doa ini, ibu-ibu ayah sekalian, orang ni ialah orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia tak berpindah tempat ke tempat, sebab itu sudah tidak ada, melainkan sebelum daripada pembukaan kota Mekah zaman Nabi, tetapi yang berkekalan berhijrah, iaitu berubah kepada kebaikan, kepada amalan, ketaatan ibadat sentiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu di antara tanda-tanda, mudah-mudahan ikhlas kan ada dalam jiwa dan hati sanubari kita dalam kita melaksanakan amalan. Sama ada ibadat, sama ada ibadat khusus, ibadat umum, bermasyarakat. Dan yang kedua, biarlah Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang berhijrah pada jalannya, insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya sekadar itulah dulu Ustazah pada pagi ini. Biasanya kita buka soalan kalau ada ibu-ibu ayah sekalian yang ingin bertanya. Ini tadi ada Ustazah, Ustaz, ada soalan daripada Fadilah Ahmad. Ada soalan soalan bertulis ke? Ya, bertulis mesej. Okey, baik. Ustaz ada nampak tak? Saya baca. Saya baca Maafkan saya keluar dari tajuk Ustaz. Saya menginfak berupa wang, sedikit wang. Suami dan anak-anak tak berapa setuju. Bolehkah saya teruskan apa yang saya buat? Masya Allah. Tapi suami dan anak tak berapa setuju. Bolehkah dia teruskan dengan infak dia? Baik, Masya Allah. Kan, katalah seorang ibu kan dengan harta dia ada harta kan, dan kemudian mungkin dia kerja ataupun duit dia yang dia himpunkan daripada nafkah suami dia kepada dia kan, ataupun dia meniaga dan sebagainya, ada hasil lah maknanya, dan itu yang pentingnya itu adalah duit milik dia, maka dia nak infakkan harta. Dan bolehkah dia infakkan harta walaupun suami tidak bersetuju, anak tidak bersetuju? Maka dibolehkan. Sebab itulah harta dia. Kan suami telah memberikan kepadanya ataupun itulah milik dia, harta yang dia kerja hasil usaha dia, maka itulah harta dia. Maka apabila kita ada harta sebagai seorang wanita, kita boleh berinfak ataupun bersedekah dengan harta walaupun suami kita tidak setuju. Kan? Walaupun anak-anak kita tidak bersetuju, sebab untuk kita melakukan kebaikan. Melainkan tidak bersetuju itu sebab kan katalah keluarga dalam keadaan kesukaran, katalah suami tak ada harta ataupun tak cukup nak bagi nafkah kepada keluarga, isterinya ada kelebihan kan, isterinya ada duit, harta simpanan, tapi tak mau membantu keluarga, nafkah kepada keluarga, membantu suami, maka itu tidak dibolehkan. Tapi kalau keluarga hidup okey, tenang, maka duit lebihan yang dia ada tadi untuk diinfakkan, maka dibolehkan walaupun tidak dipersetujui oleh suami kan, tidak dipersetujui oleh suami, gitu. Wallahu ta'ala alam. Boleh insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Mana derma siap-siap lah. Derma siap-siap tanpa memberitahu kepada suami. Ya. Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Ada lagi yang nak ada soalan daripada Ustaz? Sama-sama.
Kalau tak ada rasanya sekali itu dah dulu Ustazah ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pagi ini kami berada di dalam majlis ilmu ya Allah, mendengar nasihat dan pesanan penting daripadamu dan juga daripada kekasihmu dan juga kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi ini Allah, kami membaca hadis Nabi berkaitan dengan keikhlasan dalam niat beramalan dan juga menjadi seorang yang berhijrah sentiasa kepadamu ya Allah. Maka bantulah kami untuk sentiasa ikhlas dalam melaksanakan amalan kepadamu ya Allah. Dalam kehidupan kami keseluruhannya, jadikanlah segala kerja kehidupan kami kerana-Mu ya Allah, dan jadikanlah kami adalah hamba-Mu yang sentiasa berhijrah untuk menjadi seorang yang bertakwa dan beribadat, taat kepada-Mu sentiasa. Janganlah kamu jadikan kami ini ya Allah di kalangan orang yang sentiasa terkebelakang dengan melakukan maksiat dan melakukan keingkaran kepada-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Terimakanlah segala amalan kami ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih banyak.